Terdengar bisikan mesra, kalimat keramat bermentera. Bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan ku jemu menyebut namamu. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu. Ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Kita sambung bacaan kitab kita Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada fasal yang ketiga daripada bab makanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bab yang keempat, pasal yang ketiga. Moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menamatkan bacaan kitab kita ini biiznillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, al-faslu tsalis fima kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'dah. Pasal yang ketiga pada apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan selepas makan. Yakni Nabi baca doa apa selepas makan, Nabi doa apa sebelum makan.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil ma'idatu qala bismillah Allahumma ij'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diletakkan makanan, apabila dihidangkan makanan, katanya bismillah Allahumma ij'alha ni'matan mashkurah. Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah, jadikanlah ianya ni'matan mashkurah. Nikmat yang disyukuri. Tasilu biha ni'matal jannah, yang membawa kami kepada nikmat syurga. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian, walaupun musannif kita ni itlaq hanya menyebut sebelum makan, selepas makan, termasuk juga kata Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, perkara yang melibatkan minum, sebelum minum, selepas minum, ila akhiri. Jadi di sini Nabi doa sebelum makan, apabila diletakkan hidangan, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hidangan ini adalah nikmat yang disyukuri. Apabila disebut nikmat yang disyukuri ni, nikmat maksudnya dengan nikmat itu kita jadi kuat untuk buat taat. Dengan nikmat itu kita jadi dekat dengan Allah Ta'ala, yang menyebabkan kita sampai kepada nikmat syurga Allah Ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qurriba ilaihi ta'amun yaqul bismillah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam didekatkan kepadanya makanan, Nabi akan sebut bismillah. Nabi sebut bismillah. Itu saja. Jadi dalam hadis yang lain ada disebut bahawasanya Sayyidina Anas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah pada setiap kali suapan, 3 kali suapan. 3 kali suap bismillah. Begitu. Dan bismillah ini pula, adakah hukumnya sunat? Maknanya sunat atas setiap orang, sunat ainiyah? Jawabnya tidak. Ia hanyalah sunat kaifiyah. Kalau makan ramai-ramai, seorang sebut bismillah telah memada. Tidak perlu disebut ramai-ramai. Sebab tu biasa tu guru pondok kalau ada jamuan disebut bismillah, bismillah, bismillah. Kerana mereka orang yang memahami konteks hadis, orang yang memahami fiqh dengan betul, maka bila disebut macam tu, maka semua orang akan memahami dan padang dah. Tidak perlu lagi disebutkan bismillah itu. Orang lain tak perlu sebut lagi bismillah berpada dengan disebut seorang. Jadi kita pun begitu dah. Takut-takut ada dalam kalangan sahabat-sahabat kita tak ada yang tidak baca bismillah, kita baca bismillah, bismillah. Maka insya-Allah berkat semua. Fa idza faragha, apabila selesai, qala, Nabi bersabda, Allahumma at'amta wa saqaita, ya Allah, engkau telah memberi makan kepadaku, wa saqaita, memberi minum kepadaku, wa aghnaita, memberi harta, memberi kaya kepadaku, wa aqnaita, memberi kaya juga. Dalam Quran ada sebut wa annahu huwa aghna wa aqna. Ad-Dhahhak menyebut maksud apa, beza apa aghna ni, dua-dua kaya belaka. Aghna kita ni mengayakan kita dari sudut harta, emas, perak, putih banyak, duit banyak. Wa aqnaita ini pula maksudnya kaya dari sudut binatang ternak. Ramai, bukan ramai lah, banyak unta, banyak kambing, banyak lembu, banyak ayam. Itu semua tu dari sudut binatang ternak. Wa hadaita wajtabaita, dan memberi hidayah kepada aku, menyuluh jalan kepada perkara yang baik. Wajtabaita, dan memilih, engkau telah pilih. Falakal hamdu ala ma ataita, maka bagi engkau lah pujian atas apa yang engkau berikan kepada kami. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at ma'idatuhu qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diangkat makanan, yakni makanan sampai disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jahar, secara kuat Nabi sebut alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Segala puji bagi Allah dengan satu pujian yang banyak
dengan puji-pujian yang banyak, yang baik, thayyiban baik, mubarakan yang berkat padanya. Alhamdulillahillazi kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan bagi kami. Wa awana, dan memberi tempat berteduh kepada kami. Ghaira makfiyin. Ghaira makfiyin ni disebut pada Allah Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala ini tidak perlu kepada orang lain untuk menyelesaikan hajat makhluk. Wala makfurin, dan tidaklah yang dikufuri. Ni bagi nikmat pula, bukan nikmat yang tidak dikufuri, bahkan nikmat yang disyukuri. Wala muwadda', dan juga nikmat yang berkekalang, yang tidak ditinggalkan. Ataupun dengan puji-pujian yang bagi Allah yang berkekalang. Wala mustaghnan anhu, dan tidak cukup. Yang tidak cukup dengan puji-pujian kita sebut tu, tak padang untuk balas jasa Allah Ta'ala buat baik pada kita. Rabbuna, dialah Tuhan kita. Wa kana idza faragha min ta'amihi, apabila Nabi selesai daripada makan, Nabi sebut qala Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagi engkau lah segala puji-pujian. At'amta wa saqaita, engkau telah memberi makan dan memberi minum. Wa asba'ta wa arwaita, dan engkau telah mengenyangkanku. Wa arwaita, dan menghilangkan dahaga. Walakal hamdu ghaira makfur. Maka segala puji bagi Allah yang tidak dikufuri. Wala muwadda', yang tidak ditinggalkan. Maknanya berkekalang puji-pujian pada Allah Ta'ala. Wala mustaghnan anka, dan tidak cukup daripada kamu. Yang ni, puji-pujian ini tidak perlulah. Tidak, maknanya tidak memberi kesang. Kita tak puji Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala boleh kekal gitu. Dan kalau kita puji pun, kita tak sapa, tak mampu nak balas nikmat yang Allah Ta'ala beri tu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada makannya, Nabi bersabda, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nabi sebut apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami dan memberi minum kepada kami. Wa ja'alana muslimin, dan engkau telah menjadikan kami ini orang muslim. Orang yang muslim. Jadi di sini kita bersyukur dengan dua nikmat. Yang pertama nikmat dunia, nikmat makan, nikmat minum. Yang keduanya nikmat akhirat, nikmat Allah Ta'ala beri jadikan kita orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah kami ini di atas nikmat Islam sehinggalah kami mencium bau syurga, masuk ke dalam syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw shariba qala Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan memberi minum. Wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Wa sawwaghahu ni menyenangkan makanan masuk ke dalam mulut. Wa ja'ala lahu makhraja, dan Allah Ta'ala juga menjadikan jalan keluar, yakni keluar najis. Setelah daripada dia proses dalam perut, maka keluarlah menjadi tahid dan air kencing. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi kata Imam At-Tayyibi, disebut bahawasanya ada 4 nikmat bagi makan. Yang pertama, nikmat makan tu sendiri, nikmat suap tu. Wasaqi, nikmat minum air. Yang ketiga, nikmat masuk mudah ni ke dalam perut. Dan yang keempatnya, nikmat keluar tahid tu, keluar najis. Jadi semua benda tu Allah Ta'ala jadikan cukup lengkap. Nak masuk dalam tu ada mulut. Nak mudah masuk, kunyah dulu. Dikisar dulu dalam mulut menggunakan gigi. Ada gigi, Allah Ta'ala jadikan gigi. Lepas tu perut pula Allah Ta'ala buat molek dah. Biar keluar tu keluar dalam keadaan baik. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqurriba ta'am. Falam ara ta'aman a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Daripada Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu katanya, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari.
Faqurriba ta'am, maka didekatkan kepada kami makanan. Falam ara ta'aman a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Dan tidaklah aku tengok makanan itu lebih besar berkatnya daripada awal kami makan. Wala aqalla barakatan fi akhirih, dan tidak juga berkurang berkat pada akhirnya. Faqulna ya Rasulullah kaifa hadha. Lalu kami bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ni berlaku ni? Qala, Nabi bersabda, inna zakarna ismallahi ta'ala hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Sesungguhnya kami kami menyebut nama Allah ketika mana kami makan, kemudian kami duduk. Thumma qa'ada man akal, kemudian duduklah orang yang nak makan. Walam yusammillaha ta'ala, dia tidak baca bismillah. Fa akala ma'ahu syaitan, maka syaitan makan bersama je. Dengan sebab itulah kurang berkat pada akhirnya. Mula-mula tu okey dah. Tetapi tengah-tengah makan ada orang mari makan pula bersama, dia tidak membaca bismillah, maka kurang berkat dengan sebab orang yang datang lewat itu. Bukan sebab Nabi. Mula-mula tu berkat banyak, Abu Ayyub Al-Ansari kata. Tapi di hujung tu, di akhir-akhir, berkat kurang. Ini mungkin berkat, ini melihat berkat ini. Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, ini adalah karamah pada jiwanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka doa selepas daripada makan, doa sebelum daripada makan, sunat kuat ataupun slow, sunat kuat ataupun perlahan. Doa mula makan, doa sebelum makan, sunat baca kuat. Sunat baca secara jahar. Doa habis makan, sunat perlahan. Jika tidak siap lagi, semua makan. Yang ni kalau kita sudah siap makan, jangan kita baca lagi doa makan tu secara kuat. Kalau semua sudah siap, maka tidak ada masalah untuk kita baca kuat. Qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi sittatin min ashabihi. Faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmatain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan bersama dengan 6 orang daripada sahabat. Faja'a Arabiyyun, maka datang seorang Arabi, orang Arab Badui, fa akalahu bi luqmatain, dia makan 2 suap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kalau dia baca bismillah nescaya cukup. Dengan berkat bismillah itu. Jadi makanan itu sikit. Nabi dengan senarai sahabat boleh makan cukup asalnya. Tetapi setelah datangnya 2 orang, datang seorang Arab Badui tadi, ternafi berkat. Kerana syaitan makan bersama dengan orang yang tidak baca bismillah. Wa anha radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Sayyidatuna Aisyah juga, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fanasiya an yadhkura Allah ta'ala ala ta'amih falyaqul bismillah awwalahu wa akhirah. Apabila makan salah seorang daripada kamu, fanasiya an yadhkura Allah ta'ala ala ta'amih, maka dia lupa untuk membaca, untuk menyebut nama Allah sebelum makan itu, falyaqul, maka hendaklah dia sebut bismillah awwalahu wa akhirah. Baca apa? Bismillah awwalahu wa akhirah. Kalau kita tak ingat nak baca bismillah di awal, maka kita baca bismillah awwalahu wa akhirah di tengah-tengah tu. Ini bukan terhad pada makanan saja, tetapi juga pada benda-benda yang sunat kita baca bismillah, seperti bercelok, seperti menulis kitab, seperti minum air. Selama mana perbuatan itu tidak makruh kita bercakap. Kerana ada ke perbuatan yang makruh kita bercakap? Ada. Yang ni bersetubuh. Bersetubuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala 'inda qaumin lam yakhruj hatta yad'u lahum. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan bersama dengan orang, dengan kaum,
dengan orang ramai, lam yakhruj hatta yad'u lahum. Nabi tidak akan keluar sehinggalah Nabi tidak akan keluar, tidak akan berundur daripada rumah mereka itu sehinggalah Nabi mendoakan bagi mereka. Maka ada Nabi bersabda dengan doanya, Allahumma barik lahum warhamhum. Ya Allah, berkati mereka dan rahmatilah mereka. Berkati pada rezeki dan rahmatilah mereka. Wa kana yaqulu, maka ada Nabi SAW bersabda, dalam riwayat disebut bahawasanya ini doa di rumah Sa'ad. Sayyidina Sa'ad ketika mana Nabi berbuka puasa di rumahnya. Buka puasa Ramadan. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Aftara indakumus shaimun. Orang yang berbuka puasa telah berbuka puasa, orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kamu oleh orang-orang yang baik. Al-abrar itu orang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat telah beristighfar kepada kamu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala ma'a qaumin kana akhirahum akla. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan bersama dengan orang ramai, kana akhirahum akla. Ada Nabi orang yang terakhir berundur. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti orang lain. Bila takut-takut, bila kita berundur awal, bila kita bangun awal, seolah-olah orang tengok kita ni makan sikit. Oh, makan sikit. Orang takut ada syok. Makanan dalam tu adalah makanan yang hasil daripada barang yang kotor. Jadi makan bangun itu setelah daripada semua siap, baru kita bangun. Rai belaka. Tu makan dalam talang lah. Wa kana sallallahu alaihi wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wudi'atil ma'idah fala yaqumu ar-rajulu wa in shabi'a hatta yafrugha al-qawmu fa inna dhalika yukhjilu jalisah wa asa an yakuna lahu fi at-ta'ami hajah. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis marfu', apabila diletakkan makanan, fala yaqumur rajulu, janganlah seseorang itu bangun. Wa in syabi'a, walaupun telah kenyang, hatta yafrughal qaum, sehingga siap ramai-ramai makan. Fa inna dzalika yukhjilu jalisah, kerana sesungguhnya ia akan memalukan orang yang makan. Kalau kita bangun, orang lain nampak tengah makan lagi, orang akan nampak orang yang sedang makan itu, Allah, lapornya dia sebab kita bangun dah. Orang beranggapan kita ni telah kenyang dan dia belum kenyang. Oh, lapar sangat ni. Orang kata kepada orang lain tu. Jadi kita nak jaga aib orang lain, kita nak jaga tak boleh beri. Orang kata ke orang lain malu, tak boleh beri malu kepada orang lain, kita yang duduk. Wa asa an yakuna lahu fit ta'ami hajah, dan kemungkinan ada dalam ta'am itu, ada dalam makanan itu ada hajah. Maknanya orang yang makan itu bukan makan dalam keadaan lapar, cuma dia perlu makanan tu. Wa an Umar bin Abi Salamah rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am faqala udnu ya bunay fasammillaha ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Daripada Umar ibn Abi Salamah rabibi Rasulillah, anak tiri Nabi. Kerana Nabi bernikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah asalnya adalah isteri kepada Abi Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Sayyidina Umar bin Abi Salamah masuk bertemu dengan Nabi, wa indahu ta'am, dan di sisinya ada makanan. Ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan. Hutu Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, udnu ya bunai, mari ke sini wahai anakku. Fasammillaha ta'ala, bacalah bismillah untuk menghalau syaitan. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat dengan kamu. Kalau makanan itu sama, kalau makanan itu beraneka jenis, maka tidak ada masalah, ambil yang jauh. Yang dekat dengan kita ni,
sayur je belaka, orang lain makan kambing. Tak kecil lah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin akala mimma yalih. Wa idza utiya bit tamri jalat yaduhu fi. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datangkan makanan, akala mimma yalih, Nabi akan makan apa yang ada dekat. Wa idza utiya bit tamri jalat yaduh. Apabila datang kurma, Nabi akan memanjangkan tangannya untuk ambil. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala meredai daripada seorang hamba itu an ya'kula al-aklah, dia makan satu makanan, fayahmadahu 'alayha, maka dia memuji Allah Taala. Aw yashraba asy-syarbah, ataupun dia minum satu minuman, dia minum sekali, fayahmadahu 'alayha, dia memuji Allah Taala. Maka semua benda itu kita kena ingat, nikmat itu datang daripada Allah Taala. Barulah kita ni tidak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa takabur, nikmat itu datang daripada hasil usaha kita. Al-faslur rabi' fi sifati fakihatihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang keempat daripada sifatnya makan buah-buahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ar-rutaba bi yaminihi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil rutab bi yaminihi, buah kurma yang basah dengan yamini, dengan tangan kanan. Wal bitikh bi yasari, dan bitikh bi yasari, dan bitikh di kirinya. Wa ya'kulu rutaba bil bitikh, dan Nabi makan bitikh, Nabi makan kurma dengan bitikh, dengan timun Cina, tembikai. Wa kana ahabbal fakihati ilaihi, dan adalah bahawasanya Nabi paling suka buah itu adalah buah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bitikh, buah buah tembikai. Jadi di sini dipaham bahawasanya Nabi makan dengan dua tangan sekaligus, tangan kanan dengan tangan kiri. Betul ke Nabi makan dengan tangan kanan dan tangan kiri sekaligus? Ada jawapannya. Jadi di sini dipaham bahawasanya zahir hadis Nabi makan kurma, Nabi makan tembikai. Tapi dipaham oleh Syekh Abdul Sa'id Al-Haji, disebut Nabi meletakkan kurma di belah kanan dan timun Cina, tembikai di belah kiri. Nabi ambil, Nabi letak. Lepas tu Nabi ambil tangan kanan juga, cuma duduk di sebelah kiri. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal berkata harus makan dengan dua tangan, tidak ada masalah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu rutab. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan rutab, kurma basah, bukan kurma kering. Wa yulqin nawa 'ala tabaq, dan Nabi membuang butirnya di atas pinggang. Nabi buang di atas pinggang. Jadi bersedak-sedak dalam makan, tidak mencalakkan zuhud. Makan makanan yang ringan tidak ada masalah dengan tangan kiri, makan buah. Tapi makan makanan yang berat, makan nasi dengan tangan kiri, itu yang makruh. Tetapi Nabi letak dalam bak buah, dalam bak butir buah tadi, butir buah kurma tadi, Nabi dah letak atas pinggang yang ada buah. Nabi letak dalam pinggang kosong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bitikh bir-rutab. Nabi makan tembikai dengan rutab, dengan kurma. Wa yaqulu yuksaru harru hadza bi bardi hadza wa bardu hadza bi harri hadza. Dipotong panas ini, yakni panas kurma, bi bardi hadza, dengan sejuk ini, sejuk tembikai. Wa bardu hadza, dan dipecahkan, dipotong kesejukan ini, kesejukan tembikai, bi harri hadza, dengan kepanasan ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bitikh bil khubzi wa bis-sukkar. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bitikh, makan timun Cina, tembikai, dengan khubz, dengan roti.
Wa bis sukar, dan dengan gula. Kita sebut dah sebelum ni, Nabi tak pernah tengok gula putih. Bagaimana pula dengan hadis ni? Ini sebenarnya, kata Imam Al-Iraqi, bukanlah gula putih macam kita faham, tetapi ialah tamar sukari. Tamar sukari. Nama kurma, tamar sukari. Wa rubbama akalahu birrutab wa yasta'inu bil yadaini jami'an. Kadang-kadang Nabi makan bitikh. Nabi makan tembikai dengan rutab, dengan kurma, wa yasta'inu bil yadaini jami'an, dan Nabi menggunakan kedua-dua tangannya sekaligus. Wa akala yawman ar-rutaba fi yaminih wa kana yahfazu an-nawa fi yasarih. Dan Nabi makan satu hari, Nabi makan rutab pada kanan, wa kana yahfazu an-nawa fi yasarih. Nabi simpan pula dengan tangan kiri. Nabi pegang tangan kiri. Famarrat syatun fa asyara ilaiha bin nawa fa ja'alat ta'kulu min kaffihi al-yusra wa huwa ya'kulu bi yaminihi hatta faragha wa ansarafat asy-syatu. Ini hadis yang saya ada sedikit iskal. Saya telah baca, cuma ketika ini saya tidak berapa nak faham. Jadi saya tunda dulu. Minggu depan saya akan baca balik, insya-Allah taala, sebab esok tak ada kelas. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khiribzi war rutab. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan makan, aku melihat Nabi SAW makan khiribz. Khiribz ini ialah bitikh. Bitikh fil asfar, yakni timun susu. Honey dew. War rutab, dan rutab. Wa kana wal khiribzu al bitikhul asfar. Khiribz itu timun kuning, yakni tembikai, timun susu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qitha'a bi rutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan timun batang, qitha' timun batang bi rutab, dengan rutab. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aradat ummi mu'alajati lis-sumnah. Itu dakhilani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ibuku mahu mu'alajati, mahu mengubati aku untuk menggemukkan aku. Yani untuk besar tubuh, litudkhilani ala Rasulillah, untuk membenarkan aku hidup dengan Nabi. Famastaqama laha dzalik. Nabi, dan tidak berjaya demikian itu. Hatta akaltu rutaba bil qitha', sehinggalah aku makan rutab dengan qitha'. Makan rutab kurma dengan timun batang. Fasamintu alaihi ka ahsani sunnah. Maka aku jadi gemuk, aku jadi berisi dengan sebaik-baik berisi. Bukan gemuk yang dicela. Akhrajahu Ibnu Majah wa rawahu an-Nasa'i bi ibdal at-tamri makana rutab. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qitha'a bir-rutab wa bil-milhi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan qitha' dengan rutab, makan timun batang dengan rutab, wa bil-milhi, dan dengan milh, dengan garang. Wa kana ahabbal fawakih ratbati ilaihi, dan adalah buah yang Nabi paling suka ialah ar-rutab wal 'inab, rutab dan juga inab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulul 'inaba kharta. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma, makan inab, makan anggur kharta, secara bergugusan. Nabi pegang, lekat di tangkai dan makan. Gitu. Yura ru'aluhu ala lihyati ka kharazil lu'lu'. Nampak air anggur tu turun atas janggut Nabi ka kharazil lu'lu', seperti butiran-butiran mutiara pada sinarannya. Wa ru'aluh, apa maksud ru'al? Ma'uhu alladhi yataqattaru minhu, air yang meleleh daripada anggur. Wa 'an Rubai' binti Muawwidh ibn Afra radhiyallahu ta'ala anha qalat ba'athani Mu'adh, daripada Rubai' binti Muawwidh ibn Afra radhiyallahu ta'ala anha katanya, ba'athani Mu'adh bin Afra, bapa saudaranya, menghantar aku biqina'in min rutab, mengutuskan aku dengan satu qina', dengan satu gugusan rutab kurma. Wa alaihi ajrin min qissa'in zughbin, dan di atasnya ada ajrin min qissa'in zughbin, dan adalah sedikit daripada
Taqtinaq itu ada sedikit daripada timun. Zughbin ni, qissa Zughbin ni timunnya berbulu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qissa. Nabi suka sangat qissa. Nabi suka makan qissa, timun batang. Fa ataituhu bihi wa indahu hilyatun. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu hilyah. Dan di sisinya ada hilyah, ada perhiasan. Qad qadimat alaihi minal Bahrain. Yang datang daripada negeri Bahrain. Famala ayadahu minha. Di tangannya ada penuh. Fa'atanihi. Maka dia diberi pada aku. Nabi SAW Mu'adh bin Afra suruh Rubai' binti Mu'awiz bawakan bawakan timun. Nabi balas dengan beri perhiasan secekok bila letak tangan. Qauluhu ajrin wa huwa as-saghiru min kulli syai'. Jam'u jarwin ataupun jirwin. Yang sedikit daripada setiap sesuatu. Wa huna as-saghiru minal qissa', yakni sedikit daripada qissa' timun. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi bakuratis samarah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia datang dengan bakuratis samarah, buah yang baru keluar. Buah yang baru boleh makan. Yang ni buah, orang panggil buah dara, mula-mula sekali boleh makan tu. Wada'aha ala ainai, Nabi akan letak di dahinya. Summa ala syafatayhi, Nabi cium. Wa qala Allahumma kama araitana awwalah fa arina akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana kami tengok di awalnya baik, fa arina akhirah, maka perlihatkanlah kepada kami, sempatkanlah kami tengok akhirnya juga baik. Gitu. Summa yu'tihi man yakunu 'indahu minas sibyan. Kemudian Nabi akan bagi kepada budak-budak. Nabi ni bukan orang yang musang, bukan orang yang bekeng dengan budak-budak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nasu idza ra'aw awwal thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya adalah manusia idza ra'aw awwal thamar, apabila melihat pokok buah yang mula-mula masuk daripada pokok, ja'u bihi ila Rasulillah, mereka akan memberi kepada Nabi. Fa idza aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi mengambilnya, Nabi tasbuk, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah pada buah-buah kami. Wa barik lana fi madinatina, berkatilah pada Madinah kami. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkatilah pada sa'ina, satu gantang. Wa fi mudina, pada cupok. Allahumma inna Ibrahim abduk wa khaliluk wa nabiyyuk wa inni abduk wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinati bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ah. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu hamba-Mu, wa khaliluk, kekasih-Mu, wa nabiyyuk, nabi-Mu, wa inni abduk, sesungguhnya aku hamba-Mu, wa nabiyyuk, nabi-Mu, wa innahu da'aka li Makkah, sesungguhnya Ibrahim itu mendoakan bagi Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah, sesungguhnya aku berdoa ini pula kepada Madinah, bimithli ma da'aka bihi li Makkah, dengan seumpama apa yang didoakan oleh Ibrahim kepada negeri Mekah. Wa mithlihi ma'ahu, dan berikanlah 2 kali ganda daripada apa yang didoakan Ibrahim pada Mekah, beri 2 kali ganda doa itu kepada Madinah. Qala thumma yad'u asqara walidin yarahu fa yu'tihi dzalika thamar. Katanya kemudian dia berdoa asqara walid, kemudian Nabi mengajak, bukan berdoa ni, Nabi panggil asqara walidin, sekecil-kecil budak, yarahu fa yu'tihi dzalika thamar, yang Nabi nampak, Nabi akan berikan buah. Pada bab makanan, kena utamakan budak-budak. Utamakan budak-budak. Qala al-ulama wa qad istujibat da'watul khalil li Makkah. Kata ulama, doa Sayyidina Ibrahim untuk negeri Mekah telah mustajab. Wal habib lil Madinah, telah mustajab juga doa Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Madinah. Doa apa Sayyidina Ibrahim? Doanya, faj'al af'idatan minas sama'i tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ayat yang ke-37 daripada surah Ibrahim. Fasara yujba ilaihima min masyariqil ardi wa magharibiha samaratu kulli syai'. Maka jadilah negeri Madinah dan negeri Mekah ini didatangkan daripada timur dan juga barat bumi, samaratu kulli syai', semua jenis buah. Semua jenis buah-buahan
ada belaka di Mekah. Buah durian tak ada lah. Tapi kebanyakannya ada. Buah-buahan ini Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan ahli dan iklimnya. Bila masuk musim tu, makan buah tu. Kita masuk musim durian, makan buah durian. Masuk musim anggur, makan buah anggur. Itulah. Ini jadi sebab kita sihat. Kita sebut, tengok sini. Wa kana alaihi salatu wassalam ya'kulu min fakihati baladihi 'inda maji'iha. Ada Nabi SAW makan daripada buah negerinya. 'Inda maji'iha, ketika adanya. Wala yahtami anha, dan Nabi tidak menghalang. Faidatun, ini satu faedah. Qala al-Qustullani, kata Imam Qustullani, wa hadha min akbari asbabis sihah. Ini adalah sebesar-besar sebab sihat. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi ja'ala fi kulli baladin minal fakihati ma yantafi'u bihi ahluha fi waqti. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan bagi setiap negeri itu ada buah tertentu yang memberi manfaat pada ahlinya pada waktu yang tertentu. Masuk musim rambutan, makan rambutan. Masuk musim salok, makan buah salok. Mari di Mesir pula, sekarang Mesir ni musim panas. Anggur ada, buah timun Cina, tembikai ada. Makan. Ada buah kaktus, sini ada buah kaktus. Makan. Fayakunu tanawuluhu min asbabi sihatihim wa afiatihim. Makan itu jadi sebab kepada sihat dan juga terhindar daripada penyakit. Wa yughni an kathirin minal adwiyah, dan tidak perlu lagi kepada banyaknya ubat-ubatan. Wa qalla man ihtama an fakihati baladihi khasyatas saqam, dan berapa ramai ihtama an fakihati baladihi khasyatas saqam, yang menghalang dirinya daripada makan buah-buahan negerinya kerana takut sakit. Musim durian tak makan durian, takut jadi apa, takut jadi gini. Illa wa huwa min asqamin nas jisma, kecuali dirinya memang jenis banyak penyakit. Wa ab'adihim 'anis sihhati wal quwwah, memang dia ni memang tak sihat, tak kuat. Faman akala minha ma yanbaghi, barang siapa yang makan pada makan apa yang sepatutnya, fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang sepatutnya, alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang sepatutnya, kana lahu dawa'an nafi'a, menjadi obat yang mujarab. Kata Syekh Nazrul Abdul Nasir, disebut kalau nak makan, nak rasa nikmat tu, tengok kaum tu makan macam mana. Orang kalau ni orang Arab, dia mari ke Malaysia, dia nak makan durian. Dia nak makan durian macam makan buah anggur. Ataupun dia nak makan macam buah pelang. Buah pelang makan macam ni, pegang. Kalau dia makan macam ni juga, mana ada nikmat? Habis kena anggur ni. Dia kena makan begitu. Kena ikut cara dia. Barulah ada obat yang tertentu. Nafis. Ni dah disebut oleh Imam Qustullani dalam Mawahib Al-Laduniyah. Al-faslul khamisu fi sifati syarabihi sallallahu alaihi wasallam wa qadahi. Fasal yang kelima pada sifat minuman Nabi wa qadahihi, dan bekas minum. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul bari. Daripada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha katanya, adalah minuman yang Nabi paling suka di sisi Nabi SAW adalah yang hulwul bari, yang manis, yang sejuk. Sama ada di sini air kosong yang sejuk ataupun air kosong yang bercampur dengan madu ataupun kurma. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabul asal al-mamzuj bil ma'il barid. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu yang dicampur dengan air yang sejuk. Wa an Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansari wa ma'ahu sahibun lahu. Fasallama faradda ar-rajulu wa huwa yuhawwilu al-ma'a fi ha'itihi. Daripada Jabir bahawasanya sallallahu alaihi wasallam masuk kepada lelaki daripada Ansar. Masuk bertemu dengan lelaki Ansar di kebunnya. Wa ma'ahu sahibun lahu. Ada tuan dia. Fasallama, Nabi beri salam. Faradda ar-rajulu wa huwa yuhawwilu al-ma'a fi ha'itihi. Lelaki tadi membalas wa huwa yuhawwilu al-ma'a fi ha'itihi. Dia sedang memindahkan air ke dalam kolamnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
in kana 'indaka ma'un bata fi shannah wa illa kara'na. Jika sekiranya ada di simu air bata fi shannah, yang bata duduk di dalam shannah bekas kulit, wa illa kara'na. Jadi, kalau tidak kami minum macam minum binatang. Duduk di itu, tunduk minum di kolam. Kalau ada bekas dah buat mari kepada kami. Kalau tak ada, kami minum gitu. Faqala 'indi ma'un bata fi shann. Katanya aku ada air dalam bekas dalam kulit. Fantalaqa ila al-'arishi fasakaba fi qadahi ma'. Maka lelaki tadi bergerak. Nabi SAW dan sahabatnya bergerak bersama dengan pemilik tadi ila al-'arish, tempat berteduh. Fasakaba fi qadahin ma'. Nabi lelaki tadi pun mencedok pada satu bekas air. Summa halaba alaihi min dajinillah. Kemudian lelaki tadi memerah susu daripada kambing. Fasyariba alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi minum. Wasyan al-jildul bali. Syan itu adalah kulit yang lama. Wadajin ma ya'laful buyut minasyiyahi wa nahwiha. Kambing yang dibela, yang di rumah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istanna a'ta siwakal akbar. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istanna. Istanna ni apa istanna? Istanna ini ialah bersugi. A'ta siwakal akbar. Nabi akan memberikan sugi kepada orang yang paling tua. Ini di sini hukumnya boleh guna sugi orang lain dengan izin. Wa idza shariba a'ta alladhi 'an yamin. Apabila Nabi minum, Nabi akan berikan yang pada sebelah kanan dahulu, utamakan sebelah kanan. Dalam dalam Mukhtasar Bukhari, Ibn Abi Jamrah bawa hadis. Kalau silap Nabi SAW mengutamakan orang yang di sebelah kanan berbanding dengan Abu Bakar yang duduk di sebelah kiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamussul ma'a massa. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air dengan tenang. Wala ya'ubu 'abba, dan tidak minum banyak tanpa bernafas. Wa kana yarfa'u fadla asurihi ila man 'ala yamin. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan lebihan air ila man 'ala yaminih, kepada orang yang di sebelah kanannya. Fa in kana man 'ala yasarih ajalla rutbatan qala lilladhi 'ala yaminih as-sunnatu an tu'ta fa in ahbabta athartahum. Jika sekiranya orang yang di sebelah kirinya, orang yang lebih besar, orang yang lebih agung, lebih tinggi kemuliaannya, maka Nabi akan berkata kepada orang yang di sebelah kanan itu, as-sunnatu an tu'ta fa in ahbabta athartahum. Yang sunnahnya diberikan kepada kamu. Fa in ahbabta athartahum. Kalau kamu suka, kamu utamakanlah mereka yang duduk di sebelah kanan. Maksudnya Nabi utama orang yang di sebelah kanan walaupun yang di sebelah kiri itu orang yang lebih tinggi martabat seperti Abu Bakar. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn al-Walid. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn al-Walid. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, aku masuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid adalah sepupu Abdullah ibn Abbas di sebelah ibu. Ala Maimunah, kepada Maimunah Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW. Faja'atna bi ina'in min laban. Maka Sayyidatina Maimunah mendatangkan kepada kami satu bekas daripada susu. Fasyariba Rasulullah SAW wa ana ala yaminih. Maka Nabi minum. Wa ana ala yaminih. Sedang aku duduk di sebelah kanan. Wa Khalidun an shimalih. Khalid di kiri Nabi. Faqala li asyurbatu lak. Asyarbatu lak. Minuman ini untuk kamu. Jadi Sayyidina Ibn Abbas duduk di sebelah kanan. Fa in syi'ta atharta biha Khalidah. Kalau kamu nak, aku utamakan yang di sebelah kiri. Yani aku utamakan Khalid. Faqultu ma kuntu li'usira ala su'rika ahada. Tidaklah aku ini mendahulukan atas bekas minuman. Su'rik ni bekas minuman itu seorang aku. Yani kalau bekas minum engkau ya Rasulullah, aku tak akan beri orang lain. Biar aku dulu minum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, wa man saqahu Allah labanan falyaqul
Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diberi makan oleh Allah dengan satu makanan, falyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi, ya Allah Tuhanku, berkatilah padanya, berkatilah bagi kami padanya, wa at'imna khairan minhu, berikanlah kami makan yang lebih baik daripadanya. Wa man saqahu Allahu labana, barang siapa yang mana minum, yang Allah Taala beri minum padanya dengan laban, dengan susu, falyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah berkatilah kami padanya, wa zidna minhu, dan tambahkan padanya, yakni tambah pada susu itu. Thumma qala, kemudian kemudian Sayyidina Ibn Abbas kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa syai'un yujzi'u makan at-ta'ami wasyarabi ghairan laban. Tidak adalah satu-satu makanan, tidak adalah sesuatu yang mengambil tempat makanan, tempat makan dan tempat minum sekaligus kecuali laban, kecuali susu. Susu saja makan boleh, minum boleh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ida. Maksudnya kalau kita minum susu, kita seolah-olah makan dan minum sekaligus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ida. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan duduk. Wa kana dzalika 'adatuhu, rawahu Muslim. Dan itulah kebiasaan Nabi SAW yang berpanjangan, seperti mana yang diriwayat oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatun lahu aidha, dan riwayat bagi Imam Muslim juga, annahu naha 'anis syurbi qa'ima, Nabi melarang daripada minum dengan berdiri. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis ini muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Jadi bak air Zam-Zam kalau sudah duduk tak perlu kita berdiri. Tak perlu kita berdiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuthifa ar-rajula bi tuhfatin saqahu min ma'i Zam-Zam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sekiranya hendak memberi kebaikan kepada seorang lelaki dengan satu hadiah, saqahu min ma'i Zam-Zam, Nabi akan memberikannya minum air Zam-Zam. Kerana banyak kebaikan padanya. Itu dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan air Zam-Zam. Begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahmilu ma'a Zam-Zam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa air Zam-Zam daripada Mekah ke Madinah dan memberi hadiah dengan tadi tu dengan air Zam-Zam tadi. Sunat kita hadiahkan air Zam-Zam. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan duduk. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Wa 'anin Nazzal bin Sabrata qala uti 'Aliyyun bi kuzin min ma'in wa huwa fi ar-rahbah fa akhadha minhu kaffan fa ghassala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba wa huwa qa'im thumma qala hadha wudu'u man lam yuhdith. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada An-Nazzal Ibn Sabrah katanya, telah didatangkan kepada Ali bikuzin min ma, dengan bekas air daripada air. Maknanya ada satu bekas air, wa huwa fi rahbah. Dan ketika itu dia berada dalam rahbah, dataran tengah masjid. Masjid di negara Arabnya ada dataran tengah masjid itu. Tempat kosong tak ada atap. Fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi. Dia ambil setapak dibasuh tangan. Wa madmada berkumur, istanshaqa memasukkan air ke dalam hidung. Wa masha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu, sapu muka, sapu lengan, sapu kepala. Summa syariba wa huwa qa'im, Nabi minum dalam keadaan berdiri. Sayyidina Ali, ini bukan Nabi. Summa qala, kemudian Sayyidina Ali sebut, hadza wudu'u man lam yuhdith. Ini wuduk, ini basuhan untuk orang yang tidak berhadas. Ini untuk menyucikan badan kalau tidak berhadas. Gitu. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Inilah apa yang aku lihat Nabi SAW buat. Wa an Kabsyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Kabsyah radhiyallahu ta'ala anha. Kabsyah ini ialah sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan.
Nabi SAW masuk kepadaku, fasyariba min fi qirbah. Nabi minum daripada mulut qirbah. Qirbah ini kulit kambing yang dijahit. Ikut bentuk kambing itu dibuat bekas air. Mu'allaqatin qa'imah, yang tergantung dalam keadaan berdiri. Qirbah itu biasanya digantung di tengah rumah. Faqumtu ila fiha faqata'tu. Kemudian aku pergi kepada mulut bekas tu. Bekas air itu ada mulut dia tu, Nabi buang. Ay qata'at famal qirbati litabaruki wal istishfa. Nabi Sayyidatina Kabsyah buang untuk tabarruk wal istishfa, dan buat berubat. Sahabat buat, tak ada masalah nak tabarruk. Wa waqa mithlu dhalika li Ummi Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Begitu juga apa yang berlaku pada Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanfukhu fi ta'amin wala syarab. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meniup pada makanan, tidak meniup pada minuman. Wala yatanaffasu fil ina. Nabi tidak bernafas di dalam bekas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa thalatha wa yaqulu huwa ahna. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila minum tanaffasa thalatha, bernafas 3 kali. Wa yaqulu huwa ahna, ia lebih tenang. Wa amra. Amra apa amra? Lebih mudah untuk dihadam. Wa abra, lebih sihat. Bukanlah maksudnya Nabi minum tu tak nafas 3 kali. Sekali Nabi minum 3 kali telan. Gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa marratain. Wa rubbama kana yashrabu bi nafsin wahid hatta yafruq. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila minum, Nabi minum 2 nafas. Wa rubbama kana yashrabu bi nafsin wahid hatta yafruq. Kadang-kadang Nabi minum dengan 1 lalu saja sehinggalah selesai. Maksudnya kadang-kadang 2 teguk selesai gitu. Gitu. Kadang-kadang Nabi minum sampai habis. Nabi nak ajar jangan gopok apa. Jangan gopok apa. Jangan gopok apa, dan jangan juga kita bernafas. Kerana itu menyebabkan penyakit. Gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu fi thalathati anfas. Nabi minum itu 3 teguk Nabi letak. Wa idza adna al-ina ila fihi sama Allah Taala. Apabila mendekatkan fih tu mulut. Apabila mendekatkan bekas pada mulut Nabi, sama Allah Taala, Nabi akan baca bismillah. Wa idza akhrahu hamidallah Taala. Apabila sudah Nabi akan baca, Nabi akan puji Allah Taala. Yaf'alu dzalika thalatha. Nabi akan membuat sedemikian itu dengan 3 kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yatanafasu fil ina. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bernafas dalam bekas minuman, bal yanharifu anhu, bahkan Nabi menjauhkan diri untuk bernafas. Maknanya minum. Wa atauhu marratan bi ina'in fihi asalun wa laban. Suatu ketika Nabi didatangi dengan ina, dengan bekas yang ada dalamnya asal wa laban, susu dan juga madu. Fa aba an yashrabah, Nabi tidak minum. Wa qala syurbatani fi syurbah. Ini dua jenis minuman dalam 1 bekas. Wa idamani fi ina'in wahid. Ini 2 lauk dalam 1 bekas. Idaman ini, idamnya asalnya pemecah selera lah, pencicah. Macam mana ada 2 pemecah selera ada dalam 1 bekas? Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW sabda, la uharimu, aku tak mengharamkannya, walakinni akrahul fakhra wal hisaba bi fudulid dunya ghadan. Tetapi aku membenci al-fakhra, berbangga-bangga, wal hisaba, dihisab, bifudulid dunya ghadan, dengan lebihan dunia akan datang. Wa uhibbu tawadhu'a li rabbi azza wa jalla. Aku menyukai tawadhu' kepada Tuhanku. Fa inna man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Sungguhnya barang siapa yang tawadhu' kepada Allah, Allah akan mengangkatnya. Man tawadhu'a rufi'a. Wa kana yusta'dzabu lahu sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min buyutis suqya. Ada ditawarkan, jadi tawar. Kerana air di Madinah sangat masing. Min buyutis suqya. Daripada rumah-rumah di Suqya. Suqya ini adalah negeri di antara satu kampung, satu rumah di antara Madinah dan juga Mekah. Wa fi lafdhin, dan satu lafaz, yustasqa lahul ma'ul 'adbu min bi'ris suqya. Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
diminta untuk membuatkan air jadi tawar daripada telaga di Suqyah. Suqyah ini 2 hari daripada Mekah, Madinah, 1 hari perjalanan daripada Mekah. Ni zaman dulu lah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata Ibnul Qayyim, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu ala ta'amih li'alla yusidah. Nabi tak pernah minum ketika mana sedang makan, untuk tidak merosakkan tubuh badan ataupun merosakkan makanan. Wala siyama in kana al-ma'u harran aw baridan fa innahu radi'un jiddan. Lebih-lebih lagi air itu terlalu panas atau terlalu sejuk, fa innahu radi'un jiddan. Itulah sangat-sangat tidak elok. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shariba al-ma' qala alhamdulillahilladzi saqana 'azba furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubina. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila setelah selesai daripada minum air, dia sebut alhamdulillahilladzi saqana 'azba. Segala puji bagi Allah yang telah memberi minum kami air yang tawar. Furatan bi rahmatihi. Furat juga tawar. Birahmati dengan rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Dan tidak Allah Ta'ala tidak menjadikan air itu milhan ujaja, masin kerana dosa kita. Wa amma qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ruwiya an Thabitin, telah diriwayatkan daripada Sabit, qala, katanya, akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bihadid. Sayyidina Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami satu bekas daripada khashab, daripada kayu. Ghalidha, keras. Mudabbaba, yang ditampung. Ghalidha ni tebal. Bihadid, dengan besi. Faqala, katanya, ya Thabit, wahai Thabit, hadha qadahu Rasulillah. Ini qadah, ini bekas minuman Nabi. Laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi syaraba kullah. Sungguhnya aku telah beri minum kepada Nabi dengan bekas ini semua sekali. Semua jenis air. Al-ma'a wan nabi, sama ada air ataupun air biasa ataupun air rendaman kurma. Air yang direndam dalam kurma semalaman dipanggil panggil Nabi. Wal asala, dan madu, wal laban, dan susu. Qala al-Bajuri, kata Imam Bajuri, qauluhu an-nabi tu ay al-manbudhu fihi wa huwa ma'ul hulwun yuj'alu fihi tamaratun liyahlu. Air yang manis yang diletakkan dalamnya tamar-tamar untuk memaniskan air. Wa kana yumbadhu lahu sallallahu alaihi wasallam awwal al-lail. Nabi memeramnya, Nabi peram kurma dalam air itu di awal malam, selepas maghrib. Wa yashrabu minhu idza asbaha. Nabi minum pada pagi. Wa lailatahu allati yaji, ataupun malam keesokannya. Wal ghada ila al-asri, ataupun wal ghada ila al-asri, ataupun keesokannya, yakni ataupun kalau buat pagi dia akan Nabi akan minum pada petang. Fa in baqiya minhu syai'un saqahu al-khadima illam yakhaf minhu iskara. Kalau ada lebih sedikit, Nabi akan beri minum kepada khadam Nabi SAW jika tidak takut mabuk. Wa illa amara bisabbih. Kalau jadi mabuk lah, Nabi akan suruh tuang, Nabi suruh buang. Wa huwa lahu naf'un 'azimun fi ziyadatil quwwah. Minuman ini ada manfaat yang sangat besar untuk menambahkan kekuatan. Ada. Intah. Wa 'inda al-Bukhari, di sisi al-Bukhari. Kita berhabis bab ni, berhabis pasal ni. Sehingga masuk kepada bab tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis Asim al-Ahwal, katanya, ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik wa kana qad insada' fasalsalahu bi fiddah. Aku melihat bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Anas bin Malik, dan adalah ia retak. Fasalsalahu bi fiddah, Nabi menyambungnya. Sayyidina Anas menyambungnya dengan fiddah, dengan perak. Qala wa huwa qadahun jayyirun 'aridun min nudar. Kata Asim, ia adalah satu bekas yang sangat baik. Aridun, leper, tidak tinggi. Min nudar, daripada kayu. Qala Anasun, kata Anas, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi aktsara min kadza wa kadza. Kata Anas, aku telah memberi minum Nabi daripada bekas ini lebih banyak daripada sekian-sekian. Lebih banyak pada jenis minuman sekian-sekian. Maksudnya beri minum madu, air, susu. Qala wa qala Ibn Sirin, kata Ibn Sirin, innahu kana fihi halqatun min hadid. Sungguhnya ada padanya halqah min hadid. Ada satu lingkaran daripada besi. Fa arada Anasun an yaj'ala makana halqatan min dhahabin aw fiddah. Anas mahu jadikannya tempat itu emas atau perak. Faqala Abu Talha, kata Abu Talha, bapa tiri anak Nabi,
bapak tiga Anas. Salah. La tughayyiranna syai'an sana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu ubah apa-apa yang dibawa oleh Nabi. Fatarakah. Lalu Sayyidina Anas pun tinggal. Wa ma'na an-nudar al-khalisu min al-'ud. Maksud nudar itu memang 100% kayu. Wa min kulli syai'. Ataupun daripada kayu-kayu juga. Wa yuqalu aslu dzalika al-qadah min syajarin naba'. Dikatakan bahawasanya asal bekas itu daripada pokok nabak. Waqila minal asal. Ada katanya daripada kayu jenis asal. Walaunuhu yamilu ila sufrah. Warnanya cenderung kepada sufrah. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadahu qawarir yashrabu fih. Nabi ada satu bekas kaca yang Nabi minum, yang diberi oleh Najasyi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yatawadda min mikhdabin min suf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka untuk minum daripada mikhdab, bekas yang boleh buat basuh baju. Min sufrin, daripada tembaga. Wal mikhdab ina. Mikhdab ini biasanya orang buat basuh baju. Was-sufru an-nuhasul asfar. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam qadahun min aidanin tahta saririh yabulu fihi bil-lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu bekas daripada aidan, daripada batang kurma, yang diletakkan di bawah katil Nabi, yang Nabi kencing di dalamnya. Ini sebelum daripada adanya tandas. Dia di zaman awal-awal Nabi tinggal di Madinah. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mitharatun min fakharin yatawaddau wa yashrabu minha. Nabi ada satu bekas untuk bersuci yang dibuat daripada fakhar, tanah yang dibakar. Nabi berwuduk dan minum daripadanya. Wa kana an-nasu yursiluna auladahum as-sighara alladhina aqalu fa yadkhuluna alaihi sallallahu alaihi wasallam fala yurfa'un. Masyarakat di Madinah menghantar anak-anak mereka yang kecil, alladhina aqalu, yang berakal tapi belum balik, masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yurfa'una, dan mereka tidak dihalang. Fa idza wajadu fil mitharati ma'an sharibu minh. Kalau ada dalam bekas fakhar tadi, bekas yang Nabi buat bersuci tadi, air mereka akan minum. Wa masahu ala wujuhihim, mereka akan menyapu pada muka-muka mereka, wa ajsamihim, pada tubuh mereka. Ya bataru Nabi dzalikal barakah, mereka mengharapkan keberkatan, tabarruk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadata ja'ahu khadamu ahli al-Madinah bi aniyatihim fiha al-ma'. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sembahyang zuhur, bukan sembahyang zuhur, sembahyang subuh, ja'ahu khadamu ahli al-Madinah, datang kepadanya khadam ahli al-Madinah bi aniyatihim fiha al-ma'. Datang khadam ahli Madinah dengan bekas, ada air. Fama yu'ta bi ina'in illa ghamasa yadahu fi. Setiap daripada yang ada air, ada bekas, setiap daripada bekas yang ada air, Nabi akan celup tangan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ila al-matahhir fa yu'ta bil ma'i fa yashrabah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kepada tempat bersuci, fa yu'ta bil ma'i fa yashrabah. Maka didatangkan kepada Nabi dengan air, fa yashrabah, Nabi minum. Yarju barakata aidil muslimin. Nabi mengharapkan keberkatan daripada tangan-tangan orang yang Islam. Jadi macam mana ni? Yang ni macam koloh, macam ada bekas yang besar, tempat orang celup-celup, Nabi minta ambil air itu untuk diminum, mengharapkan keberkatan daripada orang-orang Islam. Jadi air koloh di masjid boleh untuk berubat sebenarnya. Mujarab, mengikut apa yang disebut oleh Tok Guru kita, insya-Allah taala. Kita habis ini pada hari ini. Moga-moga Allah Taala merahmati kita semua. Hakim kalau tengok, tolong peringat kepada hamba lah. Minggu depan hamba nak terang hadis yang hamba tinggal tadi. Minta maaf banyak kalau ada salah silap, dan kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada boleh tutup dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Kita lebih daripada separuh, alhamdulillah. Insya-Allah taala beri taufik kepada kita habis. Tak ada benda dah. Baik. Jazakumullah khairal jazaa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.